Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Masina Alias dalam Berita IKIM. Pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah dilihat dapat membantu pembentukan akhlak generasi muda Islam yang lebih baik. Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman berkata, hadis tersebut perlu diketahui dan dipelajari umat Islam kerana ia mencakupi perihal dalam kehidupan. Kementerian Pendidikan KPM pada Sabtu lepas melancarkan modul tersebut bertujuan memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah lagi. Ia akan mula dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah di bawah KPM tahun depan. Yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu Bentong Amir Rozaini Ahmad Rani berkata, penerapan asas kefahaman agama menerusi modul itu dapat membentuk akhlak anak muda selari dengan ajaran agama Islam, apatah lagi dengan pengaruh internet dan media sosial pada masa ini. Polis menjalankan siasatan terhadap seorang pemilik dan pengendali akaun Facebook kerana disyaki mengeluarkan kenyataan menghina Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan terhadap pemilik akaun Facebook berkenaan dibuat susulan hantaran videonya pada 18 Ogos lepas. Muhammad Syuhaili berkata kes terbabit masih di peringkat siasatan dan orang ramai dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi atau berkongsi maklumat yang salah sehingga mengganggu proses siasatan atau menyebabkan suasana tidak harmoni dalam kalangan masyarakat. Media semalam melaporkan seorang aktivis masyarakat mempersoalkan tindakan Anwar mengislamkan seorang saudara baharu di Kelang Selangor baru-baru ini dan tindakannya itu menyebabkan dia dipanggil polis untuk dirakam keterangan. Kementerian Kesihatan KKM akan menubuhkan Institut Kebangsaan Rawatan Prahospital dan Perubatan Bencana sebagai usaha untuk memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik dapat diberikan kepada rakyat terutamanya ketika berdepan musibah atau bencana. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, selain itu kerjasama hotspot antara kementerian dengan St. John Ambulance Malaysia dan Bulan Sabit Merah Malaysia sejak 2014 juga akan diperkemaskan bagi melaksanakan usaha berkenaan. Terdahulu, Dr. Zaliha menyaksikan majlis menandatangani nota persefahaman kerjasama strategik antara KKM dan JPPM bagi memperkasa perkhidmatan rawatan prahospital dan ambulans di negara ini. Beliau menjelaskan jalinan kerjasama antara KKM dan JPPM dalam meningkatkan keupayaan perkhidmatan prahospital telah diwujudkan dengan pelancaran Emergency Air Ambulance Rescue Service (EMARS). Bekas juara badminton remaja dunia Goh Jin Wei terpaksa akur dengan jurang standard dengan kelompok utama dunia apabila ditunjukkan jalan keluar oleh pemain nombor 1 dunia An Se-young pada kejohanan badminton dunia di Copenhagen, Denmark semalam. Pemain wanita dari Korea Selatan itu hanya mengambil masa 35 minit untuk menewaskan Jin Wei, pemain nombor 35 dunia dengan keputusan 12-21, 12-21 pada aksi pusingan kedua di Royal Arena. Se-young, pemenang pingat gangsa pada edisi tahun lalu, akan menentang pemenang antara pemain Amerika Syarikat Bae Wan Chang dan wakil Scotland Kirsty Gilmore pada aksi pusingan ketiga esok. Sementara itu, 4 gandingan negara mara ke pusingan kedua esok selepas melepasi halangan pertama. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Kapsul masa. Pada 29 Januari dalam tahun 1966, Yayasan Pengurusan Malaysia atau Malaysia Management Institute telah ditubuhkan dengan rasminya
Upacara pelancaran telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dr. Lim Swee Aun, Menteri Perdagangan dan Perindustrian di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan bertujuan bagi melahirkan satu badan gabungan yang bertindak sebagai jurucakap bagi pengurusan Malaysia pada forum-forum peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga bagi mendapatkan status gabungan bagi ahli-ahlinya dalam badan pengurusan antarabangsa. Pada tahun 1965, satu jawatankuasa penyediaan telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Raja Moha bin Raja Badiuzzaman. Jawatankuasa ini telah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Yayasan Pengurusan Malaysia ini. Tun Ismail bin Muhammad Ali, Gabenor Bank Negara, telah dipilih sebagai Presiden pertama Yayasan Pengurusan Malaysia ini dan Tan Sri Ni Ahmad Kamil dan Tan Sri T.H. Tan selaku Timbalan Presiden. Sesungguhnya dengan penubuhan Yayasan Pengurusan Malaysia, maka lahirlah satu badan profesional yang mampu memperluas dan mempertingkatkan lagi pendidikan, penyelidikan serta latihan dalam bidang pengurusan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Inspirasi Informa Islam. Kita kena tahu dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab rata-rata orang yang tak nak solat, dia mencari alasan. Dia kata dia tak boleh solat kerana tempat mungkin tak sesuai. Ataupun mungkin dia kata dia tak boleh solat disebabkan dia rasa solat ini perlu dilakukan di masjid ataupun di surau saja. Kan? Ataupun ada lagi kan Syafiq, ada lagi yang saya pernah dengar sendiri, dia kata saya kalau nak solat tak ada sejadah rasa macam tak sah. Dia anggap salah satu sahnya solat itu mesti ada sejadah. Ni ada ni masyarakat kita. Jadi sahabat-sahabat, Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan PI di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Ataupun 2 kali dalam 1 bulan. Barulah kita consider sebagai nocturnal anorexia. Andai kata dia just jarang-jarang sekali-sekala macam tu, just mungkin naik main. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM,
Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum orang Kuantan. Jangan lepaskan peluang keemasan untuk dapatkan buku-buku terbitan IKIM. Pelbagai tajuk terbitan IKIM yang boleh anda dapatkan sempena Pesta Buku Pahang bermula 21 hingga 27 Ogos 2023 di Roy Ash Enterprise Sdn Bhd nombor 65 bertempat di Dewan Majlis Bandaraya Kuantan bermula 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Ingat, jangan lepaskan peluang ini sementara masih ada. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada pengiklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad tertakluk Penterma dan Syarat. Jom dapatkan tawaran istimewa produk dan perkhidmatan pelancongan mesra Muslim di Malaysia sempena Islamic Tourism Month dari 21 Ogos hingga 17 September dan menangi hadiah-hadiah menarik dengan menyertai Islamic Tourism Month TikTok Challenge. Untuk maklumat lanjut, layari www.itm2023.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2023 dianjurkan oleh Islamic Tourism Center. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Edisi hari ini di Rabu pagi. Seperti biasa, nak dengarkan lagi, ikuti lagi perbincangan ilmu di rancangan Kelvin Bertanya. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab di situ kita boleh sama-sama berinteraksi. Dan yang paling utama, nak dengarkan apa soalan yang bakal dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Kan? Setiap kali pertemuan, setiap kali perjumpaan kita, pasti ada sahaja soalan-soalan yang boleh buat kita tambah ilmu. Dan untuk itu juga, kita nak sama-sama untuk mendengarkan jawapan-jawapannya yang akan disediakan oleh tetamu kita, iaitu tak lain tak bukan, bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang pun ada dalam talian kita. Nak mengalu-ngalukan kehadiran doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Dr. HD? Sihat kah? Alhamdulillah, sihat, masya-Allah. Syukur. Terima kasih, Doktor, masih setia bersama kita kan. Setiap minggu kita bincang-bincang, kita sembang-sembang, pasti ada pengisiannya. Dan juga ramai sahabat-sahabat pendengar yang kata terima kasih Kelvin, sebab tanya soalan, kita boleh belajar. Okey, baik. Doktor, seperti biasa, jom kita nak bawakan soalan untuk minggu ini dari saudara Kelvin Q. Apa pula soalan ni? Saya pun risau juga. Kan? Sebab setiap kali soalannya, kita boleh buka laluan itu, kita boleh buka cabang-cabang perbincangan kita. Jom, sama-sama kita dengarkan. Silakan, saudara Kelvin Q. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM dan juga kepada Dr. Hadi dan DJ Syafiq. Ni soalan tentang perkahwinan. Kita sering dengar orang Melayu orang yang beragama Islam ni boleh kahwin 4. Kalau kita kahwin 4 tu tersebablah ada yang kahwin 4 kerana mereka mampu, ada yang kahwin 4 kerana mereka betul-betul mampu untuk exhibit lah 4 wanita kesayangan dia. Tapi kalau agama lain hanya boleh kahwin 1 saja. Kenapa tak tadi? Kalau saya ingat lagi, Nabi berkahwin 4 ada sebab. Jadi kalau
dalam dunia realiti ni sebabnya adakah lebih kurang sama ataupun sudah dijadikan satu trend semasa. Dan akhirnya yang berkahwin 4 pun ada yang pernah berkahwin lebih daripada 4 kali sebab bercerai dan kahwin. Jadi boleh tak Dr. Hadi terangkan jelaskan sebab-sebab yang sebenar. Terima kasih. Okey, sama-sama saudara Kelvin Q. Okey, soalan yang begitu terfikir di fikiran beliau, Dr. HD. Saya tertarik dengan ayat saudara Kelvin Q. Katanya tadi tu berkahwin ada sebab. Kan? Kalau tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin ada sebab. Kita nak tahu juga sebab apa kan? Dan dalam Islam ni ada aturan-aturan yang dituntut, yang diajar kepada kita bagaimana isu perkahwinan itu dapat dilaksanakan. Doktor, jom kita mulakan sesi kita dalam perbincangan topik ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita kenikmatan, Allah berikan kepada kita kesihatan, Allah bagikan kita sekali lagi pinjaman, kita dapat menggunakan panca indera supaya kita menambah ketakwaan, menambah ilmu, walaupun di mana juga kita berada. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Terima kasih pada saudara Syafiq kerana sentiasa menceriakan hari-hari kita. Saya baru-baru ni Alhamdulillah sempat dengar dan saya pun subhanallah tak sangka suara sangat merdu. Saya tengok di YouTube pun ada. Okey. Itu album ke apa tu? Itu single kita yang ketiga dah, Doktor. Hijrah Demi Ilahi. Subhanallah. Sudah saya rasa macam mendengar tu tambah lagi kekhusyukan dalam diri. Allah, Doktor. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga teruskan perjuangan dalam memberi dakwah kepada sahabat kita Kelvin. Terima kasih Kelvin kerana bertanya dan soalan hari ini berpeluh juga nak jawab. Kerana ialah pandangan sudut mana yang kita nak pandang. Jadi itu yang dia tak kira ustaz, dia tak kira maulana, dia tak kira habib, dia tak kira apa. Kalau nak jawab soalan ni, maka soalan ni kena hati-hati. Ada ibu-ibu yang mendengar, kakak-kakak yang mendengar, kan, adik-adik, abang-abang, ayah-ayah kita yang mendengar. Semoga sebenarnya perkongsian ilmu semuanya telah disebutkan dalam Quran dan dalam hadis baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita paskan satu persatu. Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM. Semoga Allah merahmati. Berbalik kepada soalan Kelvin, bila kita sebut mengenai ialah nikah di dalam Islam, sudah pasti apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah Allah berikan di dalam agama Islam khususnya, seperti mana yang disebutkan inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah agama Islam, maka dia buat aturan. Dan apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita mengetahuinya ataupun tidak mengetahuinya, ni kita kena kita kena ambil sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi. Apa sahaja yang telah diaturkan oleh Allah, sama ada diketahui ataupun tidak diketahui tentang kebaikannya, maka kita wajib beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita tahu. Contoh, dalam solat, sebab apa kita solat subuh 2 rakaat? Sebab apa tak subuh? Patutnya pagi-pagi ni kita kena semangat. Sebab pagi energi kita masih tinggi. Kenapa tak 8 bantai 8 terus? Kan? Lagi kalau kita fikirkan, betul. Kalau kita fikirkan, saudara Syafiq, kan, energi pada waktu itu kita bangun pagi, kita cergas, buat 8 terus. Jadi itu satu persoalan. Dan kenapa pada waktu subuh ketika matahari ialah fajar, waktu fajar, kenapa mungkin kita akan sebutkan seperti mana yang disebutkan oleh orang ramai, kenapa subuh ni dia tak anjak sikit waktu, mungkin pukul 8 orang pun dah bersiap macam masuk kerja. Kenapa exactly kena terbitnya fajar? Jadi cuba bincang dan fikir, kita takkan dapat jawapan. Sebab apa? Sebab kita sebagai
orang yang beriman kepada Allah, apa sahaja yang diaturkan oleh Allah, apa sahaja yang diletakkan oleh Allah sebagai panduan kehidupan kita, kan? Maka kita akan menerimanya dan kita tahu sama ada dia akan memberi kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, Allah tak bagi, Allah kata jangan buat, berzina, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan kamu hina orang. Apa sahaja larangan Allah, sama ada kita ketahui hikmahnya, tahu tentang sebabnya ataupun tidak mengetahui tentang sebabnya, pasti di sana Allah nak menolak kemudaratan ke atas diri kita. Maksudnya Allah nak tolak keburukan itu jatuh atas diri kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan untuk kita buat. Apabila Allah benarkan untuk kita buat, maka pasti di sana ada kebaikan ke atas diri kita. Jadi itu mukadimahnya. Bila kita sebut sedemikian, termasuklah semua hukum hakam yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Apa sahaja yang Allah benarkan, apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ini tidak bercanggah dengan Islam, maka dibenarkan untuk kita melakukan. Sama ada kita terima ataupun tidak, tu soal nombor 100. Tetapi dia boleh. Dia boleh, pasti ada kebaikan. Tidak ada Allah jadikan satu benda tu Allah suruh buat tapi tak ada kebaikan. Tidak ada. Semuanya ada kebaikan. Sebab tu saya sebut sama ada kita ketahui kebaikan itu ataupun tidak. Semua yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, Allah tak benarkan, Allah haramkan, pasti ada keburukan ataupun kemudaratan yang kalau kita buat kita akan kena. Kalau kita pergi juga, maka dia akan memudaratkan diri kita. Sebab tu sahabat-sahabat penonton, sahabat-sahabat pendengar juga, di mana pun juga kita berada, kita kena faham bahawa disebabkan itulah kita kena yakin dan percaya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada cumanya. Kadang-kadang manusia ni, dia Allah dah suruh, Allah dah buat, ada syarat-syaratnya, ada tata caranya, tapi kita main langgar saja. Kan? Khususnya orang nak nikah 4 ni, tak kira lah nikah 2 ke 3 ke 4 ke, kan? Dia kadang-kadang dia mengikut apa yang diinginkan, bukan apa yang Islam sebutkan, apa yang Islam katakan. Kalau ikutkan orang laki-laki lah kebanyakan kebiasaannya, kan? Kecuali Syafiq kot tengok nampak muka, Alhamdulillah Ustaz saya ni nombor 1 setia, kan? Amin. Jadi bila kita sebut mengenai apa yang Allah beri aturkan kepada orang laki-laki, Allah jadikan orang laki-laki ni kepelbagaian yang Allah jadikan dalam ciri-ciri orang lelaki ni, dia ada ciri-ciri yang khas untuk lelaki. Allah pula jadikan wanita ni ada ciri-ciri khas bagi wanita. Sebab itu muka sahaja sudah berbeza, kan? Kita muka saja sudah berbeza. Orang wanita, dia mana ada janggut macam Ustaz ni, kan? Kalau ada janggut, balik-balik pejabat, kita pun main janggut bini macam tu. Kita tahu panjang janggut awak sayang. Kita pun naik ngeri tu, kan? Berdiri puluh rumah, tengok kadang-kadang kalau panjang janggut dia, kan, misai dia sampai boleh gulung-gulung. Jadi sebab tu Allah jadikan ciri-ciri manusia, iaitu namanya lelaki, ada ciri-ciri khas. Bagi Kelvin ada ciri-ciri khas bagi wanita. Sebab itulah dia saling melengkapi antara satu sama lain. Saling bahagia membahagiakan, saling hormat menghormati, saling faham memahami antara satu sama lain. Sebelum saya nak masuk tentang kenapa Islam benarkan nikah 4 orang. Contohlah bagi lelaki, wanita diharamkan melainkan dia telah bercerai dengan suaminya, barulah dibenarkan untuk bernikah dengan yang lain selepas habis iddahnya, sama ada bercerai hidup ataupun bercerai kematian. Itu bagi wanita. Lelaki tak tunggu mati kahwin lah. Tu lelaki, kan? Mungkin ada orang kata, Ustaz, macam tak adil pula, kan? Kita punya andaian. Sebab tu mukadimah tu kembali balik. Tak adil bagi kita, tetapi Allah tahu apa kebaikan, apa rahsia, sama ada kita tahu ataupun tidak.
Jangan kita buat melalui akal fikiran kita yang terbatas. Jangan kata kita hari ni fikir kita boleh selesaikan semua masalah. 5 minit yang ke depan ni pun kita tak tahu apa jadi. Itu lemahnya kita. Tapi Allah mengetahuinya. Kalau 5 minit yang dekat dengan kita pun kita tak tahu, jangan cerita tentang apa yang telah Allah aturkan. Lagilah kita tak tahu. Tetapi Allah Maha Kaya, Maha Kuasa. Cumanya kita setuju tak setuju itu maknanya daripada sudut pandang bagi ciri-ciri wanita tu mungkin ada satu bab yang khas. Kan? Jangan kita orang lelaki jangan kata awak tolak agama Allah, tolak hukum Allah. Jadi jangan pula kita bercakap begitu. Sebenarnya ciri khas yang telah Allah letakkan dalam jiwa wanita ni yang tidak mahu berkongsi. Kadang-kadang jangan kata ada wanita lain, anak sendiri berkapit dengan bapak dia, mak dia kadang-kadang abang asyik dengan anak aja. Kan? Bila nak berkapit dengan maknya pula, kadang-kadang dia datang soalan macam tu. Sedangkan tu anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri. Sebab wanita ni dia ada satu perasaan yang lelaki kadang-kadang dia tak faham. Walaupun dia dah khatam buku tu 10 kali, buku untuk memahamkan diri tentang hal ehwal wanita, ada 800 muka surat contoh. Bacalah macam mana, khatamlah 10 kali, orang lelaki takkan faham. Sebab itu ciri khas bagi wanita. Kadang-kadang wanita ni bila naik kereta, kita ajak makan, jom pergi makan. Lelaki yang nak menunjukkan sifat kelakian dia akan tanya, sayang nak makan di mana, abang bawa. Wanita pula dia punya ciri, dia kata ikut abang, saya okey saja. Kan? Inilah yang menjadi krisis. Bermulanya krisis daripada situ. Okey sahaja. Bawa kedai tom yam, tak nak tom yam, tadi kata okey je. Kan? Cuba abang fikir lain. Pergi pula pergi makan ayam penyet. Saya tak nak ni. Itu yang kadang-kadang krisis bermula di situ. Ketika mana kita ni bukan Tuhan boleh tahu niat orang. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, mukadimah ni menyebabkan kita faham bahawa hikmah yang Allah letakkan setiap makhluk yang telah Allah berikan, setiap makhluk yang Allah ciptakan, di sana ada ciri-ciri khas yang manusia kena hormatinya. Kenapa? Kerana ciri itulah yang menyebabkan harmoninya rumah tangga sekiranya kita faham tentang cara bagaimana kita berinteraksi dengan ciri itu. Ini dibuktikan dengan bagaimana baginda Nabi SAW yang kita akan sentuhkan nanti. Apabila kita nak sebut tentang perkahwinan 2, 3, 4 orang ni, dalam Islam membenarkan tetapi bersyarat. Orang lelaki dia dah tak nampak syarat, dia nampak dibenarkan. Nampak tak? Allah sebut boleh. Itu dia nampak. Dia tak nampak apa syarat dia, apa yang kena dia buat. Kemudian dia tanggungjawab. Tanggungjawab, ciri-ciri tu ada atau tidak. Dia tidak. Dia kira boleh kan? Allah suruh kan? Allah bagi kan? Awak jangan masuk campur. Ini urusan lelaki. Yang disilap orang. Jadi orang perempuan pun kena faham juga. Okey, sekiranya benda itu diperlukan dan dibolehkan, maka apa pula yang perlu dilakukan oleh wanita? Maka kita akan kupaskan. Cuma saya nak sebut amalan perkahwinan dalam agama lain. Elvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat, kalau dalam agama lain, terdapat dalam buku agama Kristian, dia punya bab Kejadian 24, dia menyebutkan seorang Kristian yang telah berkahwin tidak boleh berkahwin dengan yang lain selagi pasangannya masih hidup. Itu dalam agama Kristian. Baik, kita pergi Hindu pula. Agama Hindu dia mengatakan, kitab Hindu lama membenarkan poligami kepada pahlawan berkasta tinggi. Kalau dia tu jenis pahlawan dalam kategori pahlawan berkasta tinggi, dibenarkan poligami. Ataupun dia pedagang kaya, orang yang berduit, dan orang yang ternama, ada nama, masyhur,
Tapi kalau kasta rendah, orang yang tak mampu, maknanya tak berapa kemampuan, tak dibenarkan. Tetapi pada tahun 1955, poligami dilarang selagi pasangan masih hidup. Diubah pula, itu dulu dalam kitab Hindu lama. Kemudian diubah, maka mengatakan pada tahun 1955 dikatakan poligami tidak dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada seorang. Dalam agama Buddha pula, dalam agama Buddha tidak dijelaskan secara langsung tentang bilangan isteri, berapa isteri yang dibolehkan. Dalam agama Buddha dia tak sebutkan. Yang ada cuma nasihat tentang bagaimana menjalani rumah tangga yang terpuji, yang bahagia. Ini dalam kitab agama Buddha. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran yang mana Allah membenarkan untuk seseorang itu menikahi. Sama ada masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba, masna wa sulasa wa ruba 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kamu takut tidak boleh nak memberikan keadilan, fawahidah, maka cukuplah dengan seorang. Dalam ayat ini kita faham, kita baca pembacaan kita ni dahsyat. Pembacaan kita nampak 2 tu dulu. Tetapi kita tak nampak daripada 1 tu dulu. Patutnya kena lihat pada 1. 1 tu kita kena memberikan keadilan, kita kena santuni dia, kita kena jaga dia, kita kena hormati dia, kita kena orang kata kena berikan apa yang terbaik kepada dia. Kemudian barulah dibuka ruang untuk 2, 3 dan 4 sekiranya mencukupi syarat. Sebab tu bila kita sebut beberapa istilah, saudara Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, ada beberapa istilah. Yang pertama, istilah yang kita pernah dengar, istilah monogami. Satu istilah. Ada istilah poligami. Yang ni yang kita bincangkan. Ada istilah polyandry. Polyandry ni ada orang biasa dengar, ada orang tak biasa dengar. Baik, saya mula dengan monogami. Monogami ni bermaksud amalan berkahwin dengan 1 orang saja pada satu-satu masa. Seorang saja. Satu-satu masa. Maknanya itu disebut monogami. Kalau sekiranya isteri dia tak meninggal lagi ataupun tak berpisah, maka dia tak berkahwin lain. Maknanya kalau dah berpisah ataupun dah meninggal, barulah dia nikah lain. Kalau dia setia dengan yang satu juga, dia termasuk dalam monogami. Kalau poligami ni bermaksud amalan beristeri lebih daripada 1 orang pada masa yang sama. Contohnya, dia ada isteri, dia pergi nikah 1 lagi. Kan? Dia pergi nikah 1 lagi, isteri yang kedua, tak cukup, dia nikah 1 lagi yang ketiga. Tak cukup, nikah 1 lagi yang keempat. Ni contoh. Kan? Contoh. Janganlah kita fikir, Ustaz, dahsyat tak? Ni contoh 2, 3, 4 dalam satu-satu masa. Ini dalam Kamus Dewan. Baik, apa yang disebutkan oleh polyandry bermaksud tadi kalau kedua-dua tu tadi poligami, monogami ni semua adalah kepada orang lelaki. Kalau polyandry ni bermaksud perkahwinan wanita. Ni wanita pula. Dia patutnya dalam Islam, wanita ni dia boleh kahwin dengan seorang sahaja lelaki dalam satu-satu masa. Sama ada lakinya berpisah nanti ataupun lakinya telah meninggal dunia, maka selepas tamat tempoh iddahnya barulah dibenarkan untuk menikah sekali lagi. Maknanya dalam satu masa sekali. Tapi ada pula sekarang ni trend dinamakan polyandry, bermaksud perkahwinan wanita lebih daripada 1 orang suami dalam waktu yang sama. Hujahnya dia kata, laki boleh buat, saya pun boleh juga. Awak ingat, awak je boleh nikah ramai. Saya ni petik jari 10 orang beratur. Dia tak nak kalah. Dan hukumnya haram, tak dibenarkan dalam Islam. Kadang-kadang kita hari ni ialah sampai kita rasa, saya pun boleh kahwin. Abang nak tengok saya kahwin sekarang juga. Tak dibenarkan. Dalam Islam hanya seorang sahaja untuk bagi wanita, bagi lelaki 1 orang, 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang. Baik.
Baik, kita nak berbicara tentang hukum poligami. Kelvin, dalam Islam, bukan hukumnya boleh habis. Yang ni bahaya orang lelaki, memang dia ambil boleh je, tapi ada hukumnya yang haram, ada hukumnya yang sunnah, ada hukumnya yang makruh. Maka kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, sebab poin lepas ni bolehlah para suami, para isteri tengok suami dia kategori mana. Tapi kalau tanya isteri, bang, saya rasa tengok abang ni memang, kalau abang buat ni memang kategori haram lah. Dia tengok memang isteri takkan membenarkan suami untuk poligami. Tapi kita akan tengok insya-Allah selepas daripada ini. Allahu Akbar. Dia terus haramkan terus. Allahu Akbar kan. Itu dia. Nanti kita bincang macam mana doktor, sebab dalam Islam ni ada kaedahnya dan juga ada caranya. Dan kenapa kita lakukan sedemikian dan kenapa Allah benarkan, Allah sediakan ruang kan sedemikian. Dan mungkin juga setiap yang mana status itu adanya hikmah di situ. Baik, kita akan bincang selepas ini insya-Allah. Kita rehat seketika dan anda rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Kalau ada soalan pertanyaan, hantarkan ke dalam platform media sosial kita ini, di dalam ruangan komen tu letakkan di situ. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi nanti. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini, kekal di Radio IKIM. Kucing 93.7 FM. Kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita masih lagi berada di rancangan Kelvin Bertanya. Saya Syafiq Saleh. Kita sedang bersama-sama juga di platform media sosial, di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Jom sama-sama sertai kita di situ. Boleh berinteraksi, like, komen,
dan share lah sebanyaknya, insyaAllah. Semoga dapat kita beri manfaat kepada orang lain juga. Okey, jom nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, dan juga bersama dengan soalan yang dikemukakan oleh saudara Kelvin Q. Hari ini kita bincang berkaitan tajuk perkahwinan dalam Islam. Tadi di awalnya Dr. HD dah maklumkan dengan kita apa yang dikatakan dengan keadaan apabila kita kahwin ni, macam mana jatuh haram, macam mana jatuh makruh, macam mana diharuskan. Doktor, jom kita nak bincang dengan lebih lanjut tentang perkara ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara Syafiq, sahabat-sahabat radio setia bersama dengan IKIM, kepada Kelvin yang bertanya satu soalan yang memang hot sekarang ni. Kan, abang-abang janganlah test benda ni. Kan? Ya, nanti risau. Itulah saya pun nak cakap. Tadi isteri cakap, kalau berani test lah. Alamak, macam mana tu? Test lah, kalau bukan test lah. Kan? Jadi dia tidak ada kena mengena yang hidup ataupun yang mati. Betul. Jadi kan kadang-kadang ialah sebenarnya isteri ni sangat sayang kepada suaminya, tetapi isteri kena ingat, sayang ini tidak cukup hanya dengan perkataan, tidak cukup dengan kita bercakap, tidak cukup dengan kita hanya rasa ia adalah milik kita, tetapi dia mesti datang dengan perbuatan. Sebab tu orang laki-laki ada perkara yang perlu dipatuhi, isteri pun ada perkara yang dipatuhi. Dalam sebuah hadis bagi isteri ni, untuk para isteri, subhanallah, suami kalau dia nak masuk syurga, dia kena berjihad di jalan Allah. Maksudnya dia kena ruang jihad, dia kena solat berjemaah, dia kena maknanya dia kena dengan masyarakat, kena berdakwah luas. Tapi kalau wanita, kalau lelaki dulu saya nak sebut, kalau dia berjihad, maka diterima oleh Allah syahid dia boleh masuk pintu yang disebut babul jihad, bab orang yang berjihad, satu pintu je. Kalau dia orang yang suka berpuasa, maka dia boleh masuk dalam pintu babul rayyan, pintu orang yang suka berpuasa. Kalau orang lelaki ni suka solat, maka dia akan masuk satu pintu yang namanya babul solat, pintu solat. Tapi orang wanita, specialnya orang wanita, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis Muslim, riwayat Imam Muslim, disebutkan bahawa mana-mana wanita yang mentaati Allah, mentaati perintah Allah, mengerjakan solat, mengerjakan puasa, menjaga kehormatan diri dia, mentaati suami. 4. Solat, itu pun kadang-kadang ada cuti. Puasa, kena cukup. Kalau bercuti, maka kena ganti. Menjaga kehormatan diri, taat pada suami selagi mana tidak menyuruh ataupun tidak melanggar perintah Allah. Maka kata Nabi, pilihlah mana-mana pintu yang dia nak masuk daripada pintu syurga Allah. Allah, Masya Allah. Boleh select nak pergi mana kan? Tu dia. Nak pintu apa? Nak pintu mana? Inna abwabul jannah samaniyatul, sesungguhnya pintu syurga Allah adalah 4 pintu. You can choose. Kan bahasa orang ni kan. Kamu boleh pilih mana-mana pintu yang nak. Itu yang katanya wanita ni special. Tapi dia kata, Ustaz, memanglah special. Nak taat pada Allah tu senang. Kita tahu lima orang kata waktu puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan. Okey, alhamdulillah, ni nak taat suami saya, ya Allah, dia punya ya Allah tu kita dah faham. Kan? Ya Allah, Ustaz, suami saya, saya faham dah. Jadi itulah jihad orang wanita. Nak faham suami, maknanya nak taat ni, dia mesti, kalau tak seperti mana yang disebutkan, suami pandang isteri ni, dia rasa hilang masalah dia. Nak buat sampai tahap macam tu, isteri kena tanya suami, kena membahagian. Kadang-kadang dia kena datang daripada dua sudut. Maknanya wanita pun kena usaha, lelaki pun kena usaha. Isteri usaha buat yang terbaik dalam diri dia, buat yang terbaik. Dan buat tu bukan kerana suami. Silap. Orang yang buat kerana suami, dia akan kecewa. Tetapi buatlah kerana Allah. Kerana Allah tidak akan pernah mengecewakan sesiapa yang buat kerananya. Mungkin kalau kita buat kerana suami tak
menghargai apa yang kita buat. Kita kan, apalah abang ni, saya buat masak sedap-sedap, puji sikit pun tak. Kan orang lelaki ni kadang-kadang kota percakapan dia dah habis. Yelah, masuk radio IKIM macam Syafiq ni, balik habis lah. Kan? Jadi cakap je dekat radio konti ni, cakap, habis lah kota dia. Balik senyap. Balik. Abang, tadi punya ceria dengan Dr. HD apa semua. Dengan saya, je. Dia dengar ni, Encik. Jadi, sahabat-sahabat pendengar radio IKIM, itulah agama Islam. Maka kita nak tengok, dia ada disebutkan yang pertama hukum. Kita nak sentuh Kelvin, hukum dahulu. Yang pertamanya kita kena tahu, bila kita sebut tentang hukum, yang pertamanya kita nak sentuh mengenai hukum untuk poligami dalam kategori yang disebut sebagai sunnah. Kan? Sunnah ni ada banyak. Sebab tu orang isteri ni kadang-kadang kata, bang, punyalah banyak sunnah Nabi. Nabi bersugi, Nabi bangun malam, Nabi solat duha, Nabi puasa. Yang banyak sunnah ni je yang abang rasa nak buat. Apa dia? Sunnah kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Yang tu lelaki confirm terror. Allah. Tak suruh pun dia boleh buat. Yang ni orang lelaki selalu disebut. Tapi yang mana kategorinya sunnah, sekiranya lelaki itu mempunyai keperluan untuk berkahwin lain. Jika, ni ada jika, beristeri satu tidak dapat menjadikan dirinya untuk menjaga syahwatnya. Sebab orang lelaki-lelaki ni Allah kurniakan sifat ciri-ciri lelaki yang saya sebutkan tadi. Dia ada sifat khas. Mungkin wanita ni ialah bila dia faktor kesihatan. Mungkin banyak wanita bila dah terlibat dengan faktor kesihatan, dia tidak boleh memberikan yang terbaik kepada suami. Sebab tu ada orang, saya pernah dengar, ada ni orang-orang lama, ustaz-ustaz lama dia sebut begini, ni wanita kena ingat, selagi mana lelaki ni boleh langkah kaki dia satu langkah ke hadapan, dia boleh melangkah, selagi itulah namanya lelaki. Faham? Maknanya selagi mana lelaki ni boleh melangkah, selagi itulah dia mempunyai sifat untuk berkahwin. Maksudnya nafsunya ada. Ini orang lama-lama sebut. Kemudian kalau dia takut daripada dia berzina, takut melakukan maksiat, yang ni orang lupa akan kata, bang, kalau abang takut berzina maksiat, Nabi suruh puasa, apa puasa? Dia adalah alasan dia, insya-Allah. Memang takkan ada hujah yang membenarkan kalau kita bercakap, tetapi ini daripada kitab fiqh. Ataupun kerana isteri itu sakit, ataupun kerana isteri itu tidak mempunyai zuriat. Sebab matlamat perkahwinan ini seperti mana disebutkan Nabi adalah untuk mengembangkan zuriat. Tetapi tiba-tiba isteri itu ataupun mungkin dia ada faktor kesihatan, tak boleh mengandung, maka dibenarkan dalam syarak untuk suami itu bernikah. Orang perempuan akan tanya, saya suka fikir orang perempuan fikir ni, sebab dia akan jawab sambil dengar radio IKIM, Ustaz, yang tu kalau suami pula sakit macam mana? Okey, tak apa. Kalau saya mandul, Ustaz, tak apa. Ustaz kata suami boleh nikah. Tu suami kalau mandul macam mana, Ustaz? Bolehlah saya nikah seorang lagi. Hukum menikah untuk si isteri dalam satu-satu masa lebih daripada satu pasangan tak dibenarkan. Cuma ni Islam ada ruang. Kalau suami sakit, contoh minta maaf, dalam fiqh disebutkan, Kelvin, dalam fiqh ni disebutkan terlalu detail. Penyakit-penyakit lelaki, contohnya dia dalam keadaan tak boleh bersama dengan isteri, ataupun isteri boleh minta fasakh. Isteri ada hak untuk minta cerai, dan penceraian minta itu tidak dilarang dalam Islam, disebabkan itu adalah hak wanita. Dan hakim akan memutuskan, yang mana hakim minta suami untuk berubat dulu. Kalau tak boleh, hakim tengok maknanya keadaan itu boleh memudaratkan isteri, hakim akan pisahkan pasangan itu. Ini pilihan dan ini yang kata keadilan Islam. Maknanya wanita pun dapat hak, suami pun dapat hak. Jelas. Maknanya kalau sakit, sama ada isteri mandul ataupun suami mandul, pilihan itu di tangan masing-masing.
sama ada nak meneruskan ataupun tidak. Kalau meneruskan, maka redalah dengan setiap ujian Allah. Kalau rasa nak anak juga, nak sulit juga, Islam membenarkan. Ini perkara yang termasuk disebutkan sebagai sunnah. Baik. Bila pula masuk dalam kategori makruh? Kategori makruh ini jika semata-mata untuk berlazat-lazatan. Rasa macam, aku rasa nak tambah je lah bini, tak ada masalah. Kemudian rasa nak berhibur. Ataupun dia rasa dia nak saja-saja nak pergi tambah isteri, dia kata. Maka kata para ahli ulama, ia akan masuk dalam kategori hukumnya makruh. Walaupun dia boleh, tapi tak ada sebab. Isteri punya bagus, isteri punya baik. Kata Tuan Guru ni Abdul Aziz, ketika mana saya mengaji di sana, Tok Guru dia sebut begini, dia kata laki ni jaga, yang pertama jaga pakai minum dia, iaitu jaga makan minum. Yang kedua, jaga pakaian dia. Yang ketiga, jaga tempat duduk. Tiga perkara ni orang perempuan jaga, insya-Allah. Lelaki kebiasaan yang normal. Normal lah. Yang tak normal ni kita cerita lain. Yang normal ni macam Syafiq, macam saya. Normal, insya-Allah. Tiga ni kalau jaga, insya-Allah bahagia. Ya, insya-Allah. Khususnya Syafiq kita ni. Baik. Buat kari cukup cewa. Buat kari cukup. Kemudian itu makruh. Yang pertama kita dah sebut sunat, yang kedua makruh. Baik. Yang ketiga, kategori haram. Haram. Okey, yang ni yang biasa wanita kata, abang jangan sebut sunat, jangan sebut abang, haram je terus. Haram ni maksudnya jika diyakini jika seseorang itu berkahwin lebih daripada seorang, maknanya dua orang, akan memudaratkan isteri pertama daripada masalah kewangan, daripada masalah kesihatan, maka dia akan mengakibatkan kemudaratan, keburukan, maka hukumnya haram. Maknanya Kelvin, Islam walaupun kata benar tetapi ada syaratnya. Bukan Islam kata benar, semua orang kata tidak ada halangan, maka boleh buat seperti mana dia nak. Tidak Kelvin. Islam ajar cara-cara bagaimana kita nak untuk melakukan sekiranya betul ada keperluan. Sebab Islam merupakan agama fitrah. Macam saya pernah bagi tahu, kereta kalau kita guna gear D untuk jalan depan, R untuk jalan belakang. Itu fitrah kereta yang dicipta. Di mana-mana pergi negara pun, kereta bawa lah dekat Morocco ke, dekat Argentina ke, dekat Australia ke, itulah ciri dia. D jalan depan, R reverse. Cuma yang beza steering, kanan ke kiri, mengikut kepada spek jalan. Itu tak memberi kesan. Tapi dia punya fitrah di depan, R reverse. Tiba-tiba kita kata, saya tak nak ikut seperti mana yang sekarang, saya nak R tu jalan depan. Maknanya R tu dia bawa daripada sini pergi ke Kedah. Dia buat gear reverse sampai. Memang jangan kata sampai ke Kedah, sampai ke Banting dah rosak gearbox. Allah. Itu fitrah. Sebab tu agama Islam agama yang mengikut kepada fitrah. Islam tak halang orang nak berkahwin. Sebab tu Islam menolak orang-orang yang melakukan zina. Jangan berzina. Tapi kalau kamu nak berkahwin juga, kahwin secara halal bagi lelaki. Berzina hukumnya dosa besar, haram. Dan orang lelaki kena fikir, antara kamu nak mencari redha isteri, maknanya saya tak nak jaga perasaan isteri, dia mampu, dia kategori mampu. Orang lelaki kena dengar sungguh-sungguh. Bukan menggalakkan, tapi kena tahu. Dia kena buat pilihan. Sama ada dia nak mencari redha isteri dengan dia melakukan zina, memudaratkan dirinya. Dia kata tak apa, isteri tak tahu, hatinya tak sakit, hukumnya haram, berdosa, Allah murka, laknat Allah. Kemudian selagi mana dia tidak bertaubat, maka di dunia dan akhirat dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Ataupun dia mencari redha Allah. Maknanya dia mencari redha Allah dengan dibenarkan untuk dia menikah kalau sekiranya dia dalam kategori sunnah tadi. Jelas. Maka orang laki-laki yang nak berpoligami, dia ada syarat-syaratnya secara ringkas. Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, saudara Syafiq, yang pertama dia mesti adil dan mampu. Adil ni bererti bukanlah bagi kalau sana 5,000 sini 5,000. Kalau sana 1,000 sini 1,000. Dah kena tengok juga yang bini pertama ni anak 10. Ada dah anak 10. Yang baru tak ada anak lagi.
takkanlah duit belanja sama. Maknanya duit belanja kepada isteri pertama tu mesti lebih. Sebab apa? Sebab dia ada anak-anak yang perlu dibesarkan. Maka adil melihat kepada kesesuaian. Kemudian dia kena mampulah. Takkan nak bagi pasing. Takkanlah nak suruh, saya kahwin dengan awak bekerja, saya duduk rumah. Takkan macam tu. Sebagai seorang isteri, dia kena ada tanggungjawab, suami pun ada tanggungjawab. Kemudian menjaga psikologi dan perasaan isteri. Yang ni menarik. Saya nak kupas ni sedikit saja lagi, Saudara Syafiq, dalam masa yang ada ni. Bagaimana Nabi SAW, seperti mana dalam satu riwayat, ketika mana Nabi berkhutbah, disebutkan sesungguhnya Bani Hashim meminta izin kepada Nabi SAW untuk Bani Hashim ni dia ada anak-anak perempuan. Mereka ni berkenan dengan Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib ni menantu Nabi SAW. Kerana Ali bin Abu Talib menikahi anak baginda Nabi SAW, Fatimah Zahra. Jadi pada ketika itu Bani Hashim minta kepada Nabi, ya Rasulullah, benarkanlah Ali untuk menikahi anak-anak perempuan kami. Sebab Ali ni segak, handsome, maknanya menantu Nabi. Jadi suruhlah Ali ni poligami. Maka kata Nabi apa? Aku tidak mengizinkan mereka. Aku tidak mengizinkan mereka. Aku tidak mengizinkan. 3 kali Nabi sebut. Kecuali jika Ali bin Abi Talib menceraikan anak aku, menikahi anak mereka, itu tak apa. Nabi tak bagi. Dalam hadis ni, kadang-kadang kita ingat, Nabi tak bagi. Kenapa Nabi tak bagi? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kenapa? Kerana dalam syarah hadis ini, sebab larangan Ali untuk tidak dibenarkan poligami semasa pernikahan dengan Fatimah. Kenapa? Kerana Fatimah pada ketika itu diuji oleh Allah dengan kehilangan ibunya. Ibunya meninggal, Khadijah. Kemudian saudara-saudari perempuannya meninggal dunia. Seorang demi seorang meninggal dunia. Sehingga tidak ada tempat yang tinggal untuk beliau mengadu isu-isu kerahsiaan rumah tangga supaya melegakan perasaan akibat cemburu. Maknanya waktu tu ibunya meninggal, adik-beradik dia meninggal, siapa dia nak pergi mengadu? Kalau dia ada masalah dengan Rasulullah, takkan nak mengadu kepada Rasulullah. Jadi sebab itulah Nabi SAW, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia tidak membenarkan. Jadi sahabat-sahabat penonton, sahabat-sahabat pendengar, Kelvin, Saudara Syafiq, itulah adilnya Islam. Semoga apa yang dibicarakan pada pagi ini mendapat manfaatnya, insya-Allah. Masya-Allah Doktor, cantiknya Islam di situ, bagaimana meletakkan sesuatu perkara itu atas dasarnya yang tersendiri, dan ada kebenaran dan ada juga rintangan dan juga halangan. Apabila Allah tidak beri itu pasti ada sebab, dan kalau Allah benarkan itu juga ada kaedahnya untuk kita lakukan, dan tanggungjawab peranan kita itu yang perlu diutamakan apabila dalam pelaksanaan ini. Masya-Allah cantik. Terima kasih juga kepada Dr. HD atas jawapan dan juga perkongsian ini, dan terima kasih Saudara Kelvin Q. Tanyakan soalan ini kepada kita untuk sama-sama kita belajar dan tahu dan refresh lagi, Doktor. Terima kasih banyak-banyak, Doktor, atas perkongsian. Moga dapat jumpa lagi. Moga baik-baik di sana untuk Doktor, insyaAllah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita juga yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan ini, dan teruskan kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pelanggan Banglo IBS kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk membina rumah impian mereka. Lebih 100 pelanggan Banglo IBS berpuas hati dengan pembinaan rumah mereka. Banglo IBS merealisasikan impian ramai orang untuk memiliki rumah idaman dengan cita rasa tersendiri. Berita baik kepada semua pelanggan kami. Banglo IBS akan mengadakan promosi Merdeka bermula 16 Jun 2023 sehingga 24 September 2023. Promosi kali ini kami ketengahkan reka bentuk baru yang semestinya menarik perhatian ramai, antaranya reka bentuk Teja, Fatimah, Surya, Aurora dan Legenda. Bukan itu saja, dalam promosi kali ini, kami menyediakan hadiah-hadiah secara percuma istimewa untuk pelanggan kami yang bertuah.
Antaranya adalah tabletop 10 kaki panjang, lampu dan kipas, furnishing untuk ruangan terbuka, perjanjian pembinaan rumah, pelindungan takaful rumah dan perabot untuk 1 tahun, bifold door untuk tandas, water heater 1 unit siap dipasang dan TV Android 40 inci. Apa tunggu lagi? Hubungi talian 011 1310 7086 atau 011 1310 7525. Saya ulang, 01